Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Diharapkan tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program pada hari ini sentiasa diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa menjaga diri dan orang tersayang daripada virus COVID-19. Sentiasalah patuhi SOP, jaga jarak dan pakai double mask. Semasa anda berada di luar, jaga diri, kawal pergerakan anda agar kita sama-sama dapat menyekat penularan virus COVID-19 ini. Yang berbahagia, Puan Nur Ruzilawati binti Rudin, Pengurus Besar Yayasan Johor Corporation. Yang berbahagia Encik Zaid Muhammad, ahli panel pada hari ini. Apa khabar Encik Zaid? Baik, Alhamdulillah. Atau dengan lebih mesra saya panggil Coach Zaid. Okey. Beliau adalah seorang penulis, seorang motivator dan juga penceramah yang tidak asing lagi bagi pihak kami Yayasan Johor Corporation dan juga mungkin bagi para peserta sekalian. Dan seterusnya yang amat saya kasihi tuan-tuan, puan-puan serta para hadirin sekalian yang menyertai program pada hari ini. Selamat datang diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan ke program Keibubapaan Siri ke-8 dengan tajuk Kesihatan Mental Keluarga Semasa Pandemik, Kental atau Koyak. Sebelum saya memulakan program, saya ingin menjemput Encik Muhammad Syafiq bin Miskun daripada Yayasan Johor Corporation untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan Encik Syafiq. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi samil alihi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan hari ini dengan penuh kebaikan dan rahmat, pertengahannya membawa kejayaan dan pengakhirannya suatu keberuntungan dan keberkatan. Ya Allah, wahai Tuhan yang Maha Kaya, sesungguhnya kami amat bersyukur di atas segala nikmat yang telah Dikau kurniakan kepada kami. Justru itu ya Allah, kami memohon kepadamu agar dengan anugerah nikmat yang telah Dikau kurniakan kepada kami akan mendekatkan diri kami kepadamu dan tidak dilalaikan dengan nikmat-nikmat tersebut. Ya Allah, wahai Tuhan kami, permudahkanlah segala perancangan Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan untuk memperjuangkan ekonomi ummah, meneruskan legasi membina dan membela, menyumbang dan menambah nilai kepada masyarakat, berkongsi manfaat kepada komuniti setempat dan terus meningkatkan persaingan ekonomi dengan pembukaan peluang kerjaya, membela nasib dan dapat membantu lebih ramai lagi pada mereka yang memerlukan. Jadikanlah jua ya Allah setiap usaha kami ini akan dapat memberi manfaat terbaik kepada masyarakat dan memberi nilai tambah kepada Johor Corporation dan syarikat dalam kumpulan. Ya Allah, ya Ghani, ya Halim, peliharakanlah apa kiranya akan negeri dan negara kami daripada segala mara bahaya dan bala bencana serta terhindar daripada masalah gejala sosial. Jauhkanlah kami sekalian daripada segala ancaman dan pengkhianatan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saat ini kami mengangkat tangan memohon pertolongan dan perlindungan daripada-Mu. Selamatkanlah kami daripada virus COVID-19 ini. Engkau angkatlah virus ini. Engkau hapuskan dan lenyapkanlah virus ini. Lindungilah kami, keluarga kami, saudara kami, negara kami dan seluruh dunia dari virus ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafiq, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, Ya Allah. Engkau berilah kekuatan dan kesabaran kepada barisan hadapan yang sedang berjuang merawat pesakit-pesakit dan memerangi virus ini. Tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah.
Kami bermohon kepadamu jua ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah hidup kami dengan nama Allah yang tidak memberi mudarat sesuatu di bumi atau di langit, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabi ummiyin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi daripada Encik Muhammad Syafiq. Tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian, Johor Corporation telah menubuhkan Yayasan Johor Corporation pada 9 Jun 1997. Objektif penubuhan Yayasan Johor Corporation adalah melaksanakan aktiviti tanggungjawab korporat JCOB kepada orang ramai, terutamanya dalam bidang pendidikan dan pembangunan modal insan dan keusahawanan di kalangan pelajar sekolah dan universiti di seluruh Malaysia. Okey, apa tujuan kita jalankan program pada hari ini? Tujuannya adalah untuk membincangkan kesihatan mental keluarga di rumah yang sekarang ni memang banyak mengharungi cabaran dan juga dugaan di norma baru ini. Selain itu, kami juga ingin mengajak orang ramai di luar sana untuk sama-sama menghulurkan bantuan sumbangan kepada kami Yayasan Johor Corporation untuk kami salurkan kepada golongan yang memerlukan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh layari Facebook kami Yayasan Johor Corporation dan terdapat banyak aktiviti pengagihan sumbangan yang telah kami jalankan, dan antara program yang terbesar kami iaitu adalah program Food Bank Yayasan Johor Corporation di bawah Primis Jacob dan juga kerjasama dengan Petronas Dagangan Berhad. Dan jangan lupa untuk like dan share program pada hari ini kepada orang ramai agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada program pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya ingin memperkenalkan ahli panel program pada hari ini iaitu Encik Zaid Muhammad. Okey, Encik Zaid Muhammad adalah seorang penulis buku terlaris, kolumnis, perunding motivasi keibubapaan dan pengarah urusan syarikat Smart Parent Network Sdn Berhad. Namun beliau juga berpengalaman luas dalam bidang korporat dan perniagaan kerana sebelum ini beliau adalah seorang pengurus kanan syarikat Procter dan Gamble Asia selama 14 tahun di mana beliau bertanggungjawab menguruskan bahagian procurement untuk Asia Pasifik. Beliau kini mengendalikan bengkel-bengkel dan seminar keibubapaan, kepimpinan, coaching serta program-program untuk agensi korporat dan kerajaan. Beliau juga sering muncul di kaca TV, surat khabar dan juga radio. Coach Zaid adalah seorang penulis buku terlaris iaitu Ibu Bapa Bijak, Anak Hebat dan Ibu Bapa Bijak, Anak Mewah. Beliau menulis untuk kolom mingguan Smart Parenting di akhbar New Straits Times dan juga kolom bulanan Work-Life Balance dalam akhbar The Star. Beliau selalu dijemput ke rancangan televisyen dan laman akhbar Malaysia untuk program motivasi. Beliau kini menjadi hos mingguan rancangan Smart Parent Show di IKIM FM. Dan baru-baru ini, beliau juga telah mewakili Malaysia pada sidang kemuncak ke-7 World Summit on Media for Children. Dan bermula pada tahun 2015, beliau juga telah dilantik sebagai seorang ahli lembaga pengarah, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, sebuah agensi di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan juga Masyarakat. Dan beliau adalah pemegang ijazah kepujian dalam bidang keuangan dan lulus dengan tahap penghormatan tertinggi dan tersenarai sebagai seorang pelajar cemerlang dalam publikasi Who's Who in American College and Universities tahun 1996. Hebat bukan tuan-tuan dan puan-puan, kita punya ahli panel pada hari ini. Dan jadi selepas kita perkenalkan ahli panel pada hari ini, saya ingin memperkenalkan moderator juga pada hari ini, iaitu saya sendiri, Syahrazali Salan daripada Yayasan Johor Corporation. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan program Keibubapaan siri 8 dengan tajuk Kesihatan Mental Keluarga Semasa Pandemik, Kental atau Koyak. Okey, selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan peserta pada program pada hari ini ke program Keibubapaan siri ke-8 dengan tajuk
kesihatan mental keluarga semasa pandemik, kental atau koyak? Jadi kita akan memulakan forum kita pada hari ini dengan beberapa soalan yang akan diajukan kepada Coach Zaid. Dia harap Coach Zaid dah bersedia untuk menerima soalan-soalan daripada saya. InsyaAllah. Okey, alhamdulillah. Okey, Coach Zaid, dalam tempoh pandemik ini, maksudnya masa kita berada di rumah lebih banyak daripada masa kita berada di luar rumah. Jadi kita punya peranan juga akan bertambah contohnya sebagai seorang pekerja perlu banyak masa di alam maya ni dalam secara online dan juga sebagai guru untuk PDPR anak-anak di rumah. Jadi perkara-perkara ini boleh menjadikan ibu bapa tu menjadi lebih stres lagi dan mungkin juga akan berlaku masalah kesihatan mental. Jadi soalan saya untuk Coach Zaid, apakah antara cara-cara yang berkesan untuk menangani masalah ini berlaku dan agak ianya kental bukannya koyak? Okey, silakan Coach Zaid. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dimuliakan Tuan Moderator kita, Cik Syah Razali, bertemu kembali kita selepas beberapa ketika. Dan yang saya hormati para penonton semua yang sudi bersama dengan Yayasan J-Corp dan saya sendiri untuk sama-sama kita kupas satu topik yang boleh dikatakan panas lah dan tidak berkesan. Lama makin meningkat dari segi kesihatan mental. Sememangnya topik ni pun dipilih kerana baru-baru ni ada Kementerian Kesihatan Malaysia pun ada mengeluarkan satu statistik tentang peningkatan mendadak panggilan telefon yang diterima oleh kaunselor mereka dari seluruh negara lah dan ketara sekali peningkatan masalah yang diterima ialah peningkatan kesihatan mental hampir 90% lebih daripada zaman sebelum pandemik. 150,000 lebih kalau tak silap saya, boleh cari statistik Kementerian Kesihatan. Dan saya yakin banyak lagi talian-talian lain yang membantu rakyat menerima panggilan yang sama. Jadi ini pada setiap panggilan yang diterima tu saya yakin beratus-ratus, mungkin beribu-ribu lagi yang tidak memanggil, yang sedang menghadapi mungkin dalam keadaan stres macam yang Tuan Syah sebut tadilah. Tiba-tiba kita terkurung, sedangkan naluri manusia ni ingin bebas. Tak ada siapa yang suka dikurung dan dah lebih 2 tahun hampir-hampir 2 tahun lah kita dalam keadaan tidak menentu. Sememangnya benda-benda ini adalah pencetus kepada masalah kesihatan mental lah. Dan anak-anak sendiri, bukan kata orang dewasa saja, anak-anak yang dikenali, kita kenal anak-anak kanak-kanak sebagai orang yang riang, ceria, tak stres pun sedang mengalami mungkin lebih teruk lagi kesihatan mental ni. Jadi untuk sebagai langkah pertama lah sebelum kita melihat dengan lebih halus cara-cara untuk menangani kesihatan mental ni, pertama sekali dan mungkin ni yang paling susah untuk kita terima ialah menerima hakikat bahawa kita semua ni terdedah kepada risiko kesihatan mental. Saya, Tuan Syah, para penonton semua terdedah. Jadi itu langkah pertama, iaitu kita mengakulah, kita terima hakikat bahawa benda ni sangat nyata, real. Tan Sri Dr. Noh Hisham pun ada sebut di samping menjaga kesihatan fizikal, yang itu senang, yang itu nampak kita dah boleh ada langkah-langkah SOP, pakai pelitup muka, ambil vaksin, itu semua langkah-langkah untuk mencegah penyakit COVID-19. Tetapi kesihatan mental ni dia tak ada PPE dia, personal protective equipment dia tak ada. Jadi kena pada tapi di situlah cabaran sebenarnya. Bagi saya kita banyak cara kita boleh ambil lah. Yang kalau kita dah terasa kesihatan mental ni, kita rasa tak boleh tahan dah, rasa timbul perasaan sehingga kadang-kadang ada yang berfikir untuk membunuh diri. Itu kiranya dah ultimate lah tu. Ketika itu perlu diubati lah. Dah tak boleh main-main lagi. Dan kepada kebanyakan kita, saya harapkan, saya rasa tak adalah sampai
ke peringkat ingin membunuh diri ya, tetapi ramai yang peringkat yang rasa hilang punca itu ramai. Burnout, contoh burnout ni macam dah tak ada mood dah. Saya sendiri pernah alami benda tu, kadang-kadang rasa tak ada mood dah nak buat kerja kan. Dan saya yakinlah anak-anak yang sedang PTPR, ibu bapa yang cuba menyeimbangkan di antara kerja dan keluarga memang akan burn out. Jadi apabila langkah pertama kita terima, kita sedar benda tu wujud, maka kita akan lebih berhati-hatilah dan kita akan lebih peka dengan perubahan diri kita, perubahan mood kita. Dan saya dapati perkara ni penting. Saya sendirilah, saya tak tahu orang lain, tapi saya dapati apabila saya berubah mood dan itu menjadi trigger kepada sistem penjagaan diri saya kata okey, kalau dah tak ada mood, jangan pressure, jangan push. Nanti dia akan jadi meletup. Dia seolah-olah itu petanda awal lah. Kita dah rasa bosan kan. Jadi kita ambil langkah, saya ambil langkah macam ni. Di mana kita sebelum kita jaga orang lain, sebelum kita nak buat kerja orang lain, kita utamakan diri kita dulu. Kita jaga diri kita dulu. Ya, betul. Sebagai contoh dalam penerbangan. Sekarang penerbangan pun dah alhamdulillah dibuka balik. Tiket pun penuh ke Langkawi. Dah ramai booking. Kau Zaid dah booking ke pergi Langkawi? Booking juga tapi belum confirm lagi. Belum tengah tengok keadaan macam mana. Tuan Syah ada plan? Ada plan tapi bukan sekarang lah, lambat lagi. Itulah, saya pun tengok keadaan dulu. Kebetulan pula masa sekarang ni. Okey, kita biasa naik flight dan ada satu part dalam kita sebelum kita terbang tu, ada satu pengumuman keselamatan di mana kita diseru untuk pakai tali pinggang keledar dan ada satu langkah yang walaupun kita bersama dengan anak-anak, dengan orang lain yang kita jaga, apabila berlaku perkara tersebut, kita perlu utamakan diri kita dulu. Agak-agak part mana tu Tuan Syah? Di mana kalau kita ada anak-anak pun, kita kena jaga diri kita dulu bila benda tu berlaku. Bila ada kecemasan nanti ada keluar yang udara tu. Saya tak ingat nak sebut dia. Dia punya betul, oksigen mask lah. Oksigen mask tu pakai dulu baru pakaikan orang sebelah. Betul. Betul sangat. Ni dah lama tak naik flight ni sampai dah lupa Dah lupa. Yalah. Betul sangat. Tanya Tuan Syah. Betul, ketika itu kalau mana-mana syarikat penerbangan pun dia akan suruh kita sebagai ibu atau ayah untuk selamatkan diri kita dulu. Pakai benda tu dulu. Sebab ada kajian menunjukkan walaupun badan kita sihat, tak ada penyakit apa-apa, apabila oksigen mask tu jatuh, maknanya tekanan kabin udara dalam tu rendah. Jadi kita susah untuk bernafas. Dan kalau orang tak sihat, dia akan hanya memerlukan 2-3 minit saja untuk dia pengsan. Kalau orang sihat, lama sikit lah, mungkin 7-8 minit. Tapi kalau tak pakai, memang akan pengsan. Jadi bayangkan macam itulah, jika kita nak jadi hero, kononnya nak bantu anak-anak dulu pakai semua, tak sampai 3-4 minit, kita pula pengsan. Maka apabila kita pengsan, kita telah menjadi liability kepada pesawat tersebut. Dan kalau kes-kes kecemasan, pesawat kena mendarat. Jadi bayangkan ketika itu, kita dah tak jadi orang yang berguna dan nak tolong diri sendiri pun tak boleh, apatah lagi nak tolong orang lain. Jadi dalam setiap saat kehidupan kita ni, kalau boleh kita nak jadi aset lah, iaitu aset macam Jacob lah. Semua staff-staff tu jadi aset, betul tak? Aset yang berguna, yang bernilai kepada Johor Corporation Berhad supaya syarikat boleh berkembang maju. Tetapi kalau semua pekerja dah jadi liability, saya ingat berat, Jacob pun tak mampu untuk bergerak jauh kan. Macam itulah. Jadi keluarga kita pun sama, kita perlu menjadi aset kepada keluarga kita. Jadi kita apabila rasa ada masalah kesihatan mental, kita rasa tak ada mood, kita rasa macam lain macam, ketika itu seolah-olah oksigen mask tu jatuh. Seolah-olah. Faham. Jadi kita cepat-cepatlah pakai. Of course lah dekat rumah kita bukanlah jatuh oksigen masknya. Tapi secara analoginya. Maknanya kita dah rasa tenat, kita dah rasa macam perlukan bantuan, carilah bantuan. Tolong diri kita dulu sebelum kita tolong orang lain. Dan banyaklah cara-caranya. Kalau ada masa boleh saya urai sikit. Ya, boleh. Untuk bantu diri kita sendiri. Contohnya kita take a break. Dah penat sangat kan, ambil rehat. Kebetulan saya pun baru aja
kebetulan cuti sekolah, saya tengok anak saya pun macam dah tak ada mood kan, banyak berinteraksi secara online dengan kawan-kawan. Saya pun bincang dengan isteri saya, kata apa kata kalau kita cari satu staycation dekat Bandaraya Kuala Lumpur je pun, tak jauh mana dari rumah pun, tetapi satu environment yang baru. Boleh nampak, kami sewa satu homestay lah, Airbnb tu homestay yang nampak KLCC. So, okey, menarik juga tempat ni. Tu sewa, lepas tu petang-petang pergi jalan-jalan dekat taman dia, malam keluar lagi tengok kan. Tapi kita buat dalam bentuk yang selamat lah, jaga jarak. Kalau tempat tu sibuk sangat kita tak pergi. Dan anak ucapkan terima kasih kepada saya. Dia kata rasa lega, dia rasa macam berubah angin sikit lah. Dan dia rasa semangat balik. Minggu depan, minggu lepas tu bila PDPR berlangsung, nampak dia semangat. Nampak dia rasa semangat baru. Jadi inilah antara apa yang kita namakan mengambil angin barulah. Take a break dulu. Dalam take a break tu banyak kita boleh buat. Dia tidak perlu mencari tempat yang mahal atau yang terlalu cantik dan indah. Jadi dia perlukan cuma perubahan je. Betul tak, Coach? Sangat. Kadang-kadang kita pergi jalan-jalan dengan family kan, kalau dah lama tak jalan sama-sama dengan family, apa kata kita petang-petang keluar jalan ambil angin jauh sikit lah, jangan kawasan rumah je kan, pergi tempat yang selamat, pergi park. Memang banyak perubahan yang ini akan membantu mengentalkan. Kalau tidak, lama-lama boleh koyak terus mental kita. Lebih kurang macam itulah sebagai permulaan, Tuan Syah. Okey, terima kasih Coach Zaid di atas jawapan dan juga tips yang amat berguna kepada saya juga dan kepada para peserta pada program pada hari ini. Jadi cadangan tu memang baik. Jadi saya pun bila berada di rumah ni tepu kadang-kadang, Coach. Kadang kita ni memang kita bekerja, kita buat pro home, kita bekerja di office, tapi bila kat rumah tu cara saya petang-petang memang saya akan keluar. Saya akan berjalan, tapi memang bukan di kawasan saya lah. Saya akan pergi kawasan yang taman tapi jangan yang ramai orang, itu je. Saya cuba untuk menjarakkan diri lah. Tapi sebagai langkah selamat, kalau ke tempat tu ada orang, saya akan sentiasa lah pakai mask supaya kita terhindar daripada udara-udara yang buruk ni. Udara-udara COVID-19. Buat macam tu juga. Okey, Coach, saya teruskan dengan pertanyaan yang kedua. Untuk sekarang ni, Coach, sejak daripada tahun lepas kita pun dah masuk dah dekat 2 tahun dah kita terkesan daripada pandemik COVID-19 ni. Dan sekarang ni kita dah terbiasa dengan norma baru kehidupan, di mana kita pelajar-pelajar banyak menggunakan gadget di rumah. Kita juga daripada dekat office pun kita tengok laptop, dekat rumah pun kita tengok laptop. Lepas tu kita sentiasa tengok handphone lah sebab kita perlu sentiasa online supaya kita dapat menjalankan kerja. Dan juga pelajar-pelajar ni sebelum ni dia mungkin kurang tengok gadget, kurang tengok handphone. Tapi sekarang ni bila kat rumah, dia asyik dengan gadget saja. Ada juga ibu bapa kata kejap diorang ada kerja sekolah, tapi kejap dia buat kerja sekolah terus main game, terus menghadap gadget sampai ke malam. Tapi benda tu akan menjadi ketagihan, Coach, kepada pelajar-pelajar lah, kepada anak-anak di rumah. Jadi benda ni mungkin menjadi satu cabaran kepada ibu bapa di rumah. Jadi selain pada tu juga ada satu lagi cabaran yang sekarang ni mungkin memang panas lah, isu vaksin ni, Coach. Macam ada ahli keluarga yang menolak vaksin. Jadi itu menjadi satu cabaran kepada keluarga yang ambil vaksin dan juga yang tak ambil vaksin. Dan kadang-kadang boleh menjadikan ada satu perpecahan ummah, perpecahan daripada keluarga, perpecahan silaturahim. Jadi masalah ni memang agak kritikal lah pada sekarang ni. Jadi soalan saya kepada Coach Zaid, apakah peranan ibu bapa di rumah ni dalam menstabilkan kesihatan mental keluarga mereka yang mungkin ada ketagihan pada gadget ni dan juga masalah dari segi penolakan vaksin ni? Okay, silakan, Coach. Okey, terima kasih Tuan Syah. Soalan panas tu, terutama bahagian vaksin tu. Okey, kita cover kejap lagi. Tapi saya nak fokus kepada gadget tu dulu. Okay, dua-dua menjadi isu utamalah sekarang ni.
semua orang kena gadget, anak-anak. Tak dinafikan gadget ni telah banyak membantu kita, malah kita sekarang pun berinteraksi menggunakan gadget. Gadget ni tak salah, dia macam peralatan saja, macam pisau lah. Boleh digunakan untuk memotong, memasak kan. Tapi kalau digunakan untuk mencederakan orang lain, dah jadi salah lah. Maknanya di sini pilihan di tangan kita, kawalan di tangan kita. Jadi apa peranan ibu bapa yang ibu bapa boleh lakukan supaya gadget tu menjadi peralatan yang positif? Banyak sebenarnya. Okay, pertama sekali kita kena ada perjanjian dengan anak-anak. Kita kena ada satu persefahaman, MOU lah dengan anak-anak tentang penggunaan gadget di zaman pandemik. Jangan biar macam tu saja. Contoh-contoh MOU yang kita boleh buat dengan anak-anak, pertama sekali kalau nak PDPR tu, kalau boleh di tempat terbuka. Saya pernah eksperimen dengan anak saya sendiri, ada beza. Bila dia belajar di tempat tertutup, dia ada bilik, dia belajar di bilik, dengan belajar di tempat terbuka sangat lain. Boleh nampak kehadiran dia, belajar di bilik kehadiran dia drop. Cikgu lapor, ada kadang-kadang dia tak masuk kelas, ada homework dia tak buat. Jadi saya berpendapat lebih baik dia berada di tempat terbuka dan boleh nampak terus naik. Kehadiran dia penuh, homework dia semua siap, on time, boleh nampak. Jadi terbuka, coach, terbuka tu maksudnya berada di kawasan orang ramai, ruang tamu. Okey. Saya akan coach ajak suruh dia buat dekat luar ke? Itu terbuka sangat. Maksud saya di tempat yang ruang dalam rumah kita, di ruang tamu lah. Sama ada ruang tamu ataupun di meja makan. Pilihan keluarga lah. Tengok rumah macam mana. Kalau rumah saya, kami jadikan meja makan tu sebagai tempat saya bekerja, tempat anak-anak belajar. Masing-masing ada headset masing-masing, ada gadget masing-masing, tetapi sekurang-kurangnya tujuan kita ialah untuk mengurangkan godaan kepada anak-anak. Sebab kalau dalam bilik, mereka mudah tergoda. Dia cikgu boring sikit ke, cikgu cakap banyak, dia akan tukar jadi YouTube, dia tengok game. Contoh, game. Godaan tu banyak. Apabila kita berada di kawasan luar, di ruang tamu ataupun di meja makan, mereka tak berani nak buat benda tu. Segan. Segan. Lagi pula kita nampak kan, kita duduk sebelah. Kita tak perlu bantu dia pun. Cuma kita pantau. Dan saya dapati alhamdulillah kita bagi masa lah, bukannya berjam-jam duduk situ. Masa ada kelas lah. Masa dia nak buat homework apa ke, dia nak masuk bilik, okey je. Kita cari keseimbangan di antara tempat private dengan tempat public dalam rumah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, waktu malam. Kalau tidak memerlukan penggunaan gadget, kalau saya lah dengan family saya memang ada tempat simpan. Letak situ. Kalau nak pakai rumah tidur memang tak boleh bawa gadget dah. Tidur memang perlu waktu tidur betul yang sihat lah. Sebab takut kalau dia bawa telefon ke apa dekat tidur, dia akan menjadi godaan lagi. Dan iblis akan datang goda, tengoklah kejap. Sekejap jam jadi 2 jam. Jadi 2 jam. 2 jam tu okey lagi, terus sampai pagi pun kan. Dah main game. Jadi kita cuba hapuskan godaan tadilah. Temptation kalau orang putih panggil kan, remove the temptation. Hapuskan dan insya-Allah mereka akan tidur. Ini yang penting di mana ibu bapa ketika ini kena jadi saya namakan 3K. 3K ni ibu bapa perlu jadi captain, perlu jadi counselor dan juga perlu jadi kawan kepada anak-anak. Masa ni sangat penting di zaman pandemik ni supaya mental anak-anak tu tak koyak lah. Kalau kita garang sangat masa ni, asyik terlalu mengawal kuat sangat, mungkin mental anak-anak tu pun koyak. Jadi sebagai kapten macam Syah sebut tadi, kita menstabilkan suasana keluarga kita. Bukan kita tak bagi, kita bagi tapi seimbang. Bagi ketika perlu, ketika tak perlu ambil balik. Dan banyak bagi kaunselor ni, maksud dia kita bagi motivasi lah kepada mereka sebab mereka pun tertekan. Kita ada ruang untuk mereka, anak-anak, berbicara tentang masalah mereka tanpa kita tanpa kita marah. Kita jangan judgemental. Kita kawan lah, masa tu kita kawan. Macam kita luahkan perasaan dengan kawan-kawan lah. Kalau kawan yang baik, kita rasa lega. Dia tak bagi solution pun. Dia dengar, oh ya ke, kita dah lega.
Tapi dia jenis yang suka kritik kawan, kita tengok muka dia dah stres dah kan. Anak-anak akan lihat kita macam tu. Jadi kita nak anak-anak kita lihat kita ni 3K tadilah, sebagai captain, sebagai kawan, juga sebagai counselor kalau perlu. Itu dari segi gadget. InsyaAllah kalau dibuat benda ni tidak menjadi ketagihan lah gadget tu, kita boleh kawal sikit. Okay. Kepada ahli keluarga yang lain pula, kena pula yang macam Syah sebut tadi, tak nak ambil vaksin kan. Kalau tak nak ambil vaksin, dia buat hal sendiri, okey, tapi kadang-kadang dia cuba mempengaruhi orang lain. Ini dah bahaya juga, sebab dia dah boleh jadi kes jenayah. Ada akta dalam Kementerian Komunikasi dan Multimedia pun ada sebut, dan akta hasutan dan sebagainya. Jadi kita sama-sama mengingatkanlah di antara satu sama lain. Saya pernah terlibat dalam satu grup kawan-kawan di mana berlaku pertengkaran lah secara alam maya. Ada dua pihak. Tapi insya-Allah boleh je kalau kita masuk dengan niat yang positif untuk mendamaikan situasi. Kita boleh kalau kena tegur secara seorang-seorang, kita pergi cara seorang-seorang. Jangan kita tegur secara terbuka, sebab ahli keluarga ni pun dia sensitif juga. Masing-masing ada pendirian, ada pendekatan masing-masing. Kalau kita tegur boleh, tapi jangan sampai mencela maruah sesiapa lah. Kalau kita pun, kalau orang tegur dengan baik, insya-Allah kita boleh terima. Tapi kalau orang kan tegur dengan sinis, dengan sindir, dengan kritik kita pun, walaupun apa yang dia kata tu betul, kadang kita malas nak terima pun, sebab kita pun ada ego kan. Kita jadi egoistik. Itulah yang menjadi masalah. Kita sesiapa yang mendengar forum kita ni, kita cuba jadi pendamai lah. Sebab saya berpendapat setiap orang ada poin-poin dia. Kalau kita lihat dengan minda yang terbuka, kita boleh nampak setiap pihak ada kebenaran dia, ada kesalahan dia. Jadi yang menjadi masalah ialah apabila kita terlalu tertutup dengan pendapat kita, tak nak dengar pendapat orang lain. Kita boleh dengar, kita perlu dengar, tapi kita tak perlu ikut. Bukan kata kita dengar, kita ikut, itu lain. Tapi bila kita dah langsung tak nak dengar pendapat orang lain, terutama dengan ahli keluarga sendiri, dia membuatkan pihak yang lain tu terasa tidak dihargai. Dia akan cuba mengguna teknik lain pula supaya kita mendengar. Kadang-kadang kalau kita dengar, saya faham apa yang awak cakap. Saya hormati pandangan, tetapi saya punya pendapat macam ni. At least kurang-kurangnya tak adalah kita bergaduh dengan pihak yang satu lagi tu. Dan walaupun kita tak setuju dengan mereka, mana tahu mungkin dengan cara kita tu dia pun tertarik untuk tahu apa pendapat kita. Masa tu berlaku dialog yang positif. Dan itulah dia panggil, kalau orang putih kata conflict is inevitable. Maknanya konflik tu tak boleh dielakkan. Tetapi combat is optional. Nak berdebat tu optional. Boleh pilih nak ke tak nak berdebat. Saya pun dah umur sebegini kan, rasa malas nak berdebat. Kan? Tak apa, berdebat dengan orang yang dah close minded ke, dia dah fix, tak ada makna. Dia hanya akan merosakkan mental kita. Tu yang mental kan. Teruslah. Kita pun nak kena jaga mental kita sendiri kan, Coach. Kalau kita rasa benda tu kita tak boleh nak nasihat, kita lebih baik kita diam lah. Sebab kita pun kadang tak, lebih banyak kita nasihat, kadang kita akan lebih koyak dia. Setuju sangat. Ada saya pernah berdialog tentang isu ni lah. Tentang macam Syah ada sebut tadi tentang media sosial kan. Orang post apa ni, kadang-kadang kalau nak tahu, nak buat eksperimen, boleh je. Cuba Tuan Syah post satu benda kontroversi dalam akaun kita, sekejap je ada dua pihak kan. Jadi saya saya sangat berhati-hatilah kalau nak letak apa-apa, saya nilai dulu, bukan ikut hati lah. Kalau ikut hati kadang-kadang terus nak tanpa berfikir kan. Terus kita kalau boleh kita tenang dulu. Saya punya teknik, saya tulis dulu, lepas tu saya buat private. Tak masuk public. Lepas tu
bagi masa sejam dua, tengok balik rasa macam okey, baru saya public kan. Kalau rasa macam ni tak okey ni kan, okey delete, macam tu lah. Dan apa-apa kita letak pun akan buat ada satu pihak yang terasa. Ya, betul. Walaupun itu fakta, sebab tulisan ni dia tak sama dengan perbualan macam kita ni. Kita ada tangan lah, muka lah, Betul. jadi orang baca maksud kita kan. Tapi tulisan dia tak ada perasaan, macam kasar je bunyi dia kan. Kena pula direct itu. Bergantung pada orang yang baca tu lah coach. Kadang-kadang dia baca intonasi marah lah benda tu. Kalau dia baca, betul. Sebab tu kadang-kadang saya pun dalam social media memang berhati-hati lah. Saya selalu, bukan kita je post, kadang kita punya page-page di Facebook ni kan, ibarat dia macam nak melaga-lagakan tau kita ni. Jadi itulah kadang saya fikir saya kalau tak ada apa nak cakap, tak payahlah komen. Sebab lagi satu, kalau senang koyak jangan komen. Tu. Kadang-kadang kalau kita komen, bila orang lain balas, kadang-kadang orang tu senang koyak. Jadi kadang dia yang jadi mental sendiri. Coach. Itulah yang terbaik sebenarnya Syah. Sangat-sangat setuju. Elok langkah Syah ni sangat elok diikuti oleh semua orang lah. Sebab kita tahu kemampuan kita. Dan satu lagi, walaupun kita tak koyak, kita takut kita putuskan pula perkelahian dengan orang lain. Ada yang sokong kita, ada yang bangkang pasal-pasal mereka bergaduh. Jadi kita kena ingat bahawa benda ni tanggungjawab. Kalau orang Islam lagilah, dia tak habis kat situ je kan. Dia akan dosa jadi pahala. Betul, kalau masa sekarang ni kalau boleh kurangkan sedikitlah media sosial kita, nak tunjuk apa-apa, tunjuk gambar makan pun boleh gaduh sekarang. Betul. Kan? Apatah lagi ni dah pelancongan dah dibuka, tunjuk gambar pergi holiday sana sini, akan ada pihak yang mungkin terasa kan. Ya, betul. Kita nak salah dia pun dia tak boleh. Mungkin dia belum cukup vaksin lagi, mungkin dia tak mampu, mungkin dia kehilangan kerja, duit tu untuk kehidupan dan sebagainya. Jadi kalau boleh kita tenang-tenang sajalah, tak payah lebih-lebih dalam berkongsi lah. Yang tadi coach, saya tertarik dengan pasal yang ketagihan gadget tu tadi untuk anak-anak. Jadi macam anak-anak ni, ikut pengalaman saya ni bukan anak saya lah, macam anak saudara saya, dia kadang bila PDPR ni cepat lesu coach. Macam bila belajar memang semangat tu tak ada, semangat tu kurang sebab kita tidak berdepan, mungkin sebab kita jauh melalui online, melalui handphone, melalui gadget saja. Tapi macam mana coach, kita nak bagi motivasi, apa cadangan daripada coach untuk ibu bapa ni memberi motivasi kepada anak-anak ni supaya mereka bersemangat. Sebab saya tak pasti, mungkin PDPR ni mungkin akan menganjak beberapa bulan akan datang lagi dan mungkin bertahun-tahun akan datang. Kita pun tak tahu macam mana akan datang. Jadi itulah macam mana, apa motivasi yang perlu untuk supaya anak-anak di rumah ni rasa seronok, bersemangat dan tidak lesu. Okey coach. Okey. Soalan yang sangat baiklah. Saya rasa banyak soalan ni bermain di minda ibu-ibu, ayah-ayah semualah. Okey. Jadi untuk tangani satu isu seperti PDPR ni, dia satu pihak saya rasa tak mampu untuk selesaikan semua. Dia semua pihak perlu memainkan peranan lah. Dan pertama sekali pihak sekolah, kita kena yakin kita sebagai ibu dan ayah kena bagi sokongan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Kita bagi kepercayaan kepada mereka, kepada Kementerian Pendidikan, sebab kita tak mampu untuk ubah benda tu. Jadi yang paling minimum kita boleh buat ialah sokong mereka. Jangan kita tambahkan masalah kepada mereka juga. Jadi sebagai ibu dan ayah, pada masa yang sama ini menjadi contoh kepada anak-anak juga. Bila mereka tengok ibu dan ayah sendiri positif tentang PDPR. Positif tu macam mana? Contohnya kalau cikgu, pihak sekolah buat grup untuk ibu bapa, kita join. Dan kita alert, kita peka dengan apa yang berlaku lah dalam tu. Kalau cikgu bagi pengumuman, kita tahu. Sebab benda ni menjadi signal kepada anak-anak bahawa ibu bapa pun mementingkan PDPR.
paling malang kalau ibu bapa sendiri duk kutuk PDPR. Ibu bapa sendiri duk kata, apalah cikgu ni, apa, habislah. Dia signal tu akan turun kepada anak berganda-ganda. Anak-anak akan hilang semangat terus. Dia kata, alah, mak ayah aku pun tak suka PDPR, aku apatah lagi. Seolah-olah kita memberi lesen kepada mereka untuk menjadikan PDPR ni sebagai alasan. Saya tertarik dengan satu perkataan quote lah daripada bahasa Inggeris. Dia kata orang negative people will see problems in any solutions, but positive people will see solutions in any problem. Jadi kita pilihan kan. Kita orang negatif dia akan nampak masalah. Kita bagilah solution macam mana pun dia akan nampak yang part masalah tu. Sedangkan orang positif datang masalah dia akan cuba cari jalan untuk selesaikan masalah tu. Jadi di sinilah ujian kepada kita sebenarnya sebagai ibu dan bapa. Memang tak dinafikanlah PDPR tu tak ada orang suka pun. Tetapi itulah alternatif terbaik yang kita ada sekarang. Pihak sekolah mencuba sebaik mungkin. Saya kenal ramai cikgu-cikgu yang cuba menjadikan PDPR tu menarik. Contohnya mereka pendekkan masa bercakap tapi lebihkan masa latihan. Dia pendekkan bercakap, dia suruh anak murid pula berinteraksi. Tapi malangnya ramai juga anak murid tak memberi kerjasama. Bila cikgu tanya soalan, diam dia semua. Kamera pun tak buka kan. Jadi tak salahkan cikgu 100%. Jadi di sini peranan kita sebagai ibu bapa untuk menggalakkan anak-anak. Dan kita boleh bagi cabaran kepada anak-anak untuk, contoh kalau isteri saya, dia cabar anak saya untuk join semua kelas. Kehadiran untuk semua kelas. Kebetulan sekolah anak saya dia bagi sijil kehadiran. Setiap minggu dia senaraikan siapa hadir kelas. Jadi itu menjadi motivasi jangka pendek kepada anak-anak. Nama dia ada dalam tu. Kurang-kurang kena masuk 80% kelas lah supaya nama ada dalam tu. Dan yang kedua, kita boleh sebagai ibu ayah kita boleh bagi macam hadiah lah kepada anak. Kalau setiap minggu katalah dia complete masuk kelas semua, siap homework semua, kita boleh bagi belanja mereka makan. Atau offer beli barang mainan pun boleh kepada anak-anak. Kesian anak-anak kita kan tak boleh pergi kedai. Kita offer lah yang menasabah lah. Janganlah bagi telefon baru 3-4 ribu itu kalau mampu. Kan? Tak ada, maksud saya bukan macam tu. Maksud saya bagi benda-benda yang memberi galakan. Contoh makan kat luar ke, atau order makan datang rumah yang sedap-sedap sikit kan, yang anak-anak suka. Supaya benda ni adalah sikit kesan dia jangka pendek. Anak tu rasa macam dihargai kan. Dan banyakkan pujian. Kalau habis je kelas, saya selalu puji anak saya. Cakap, oh ayah banggalah abang dalam orang lain dah lesu pun abang okay, steady masuk kelas. Dia suka benda macam tu. Dia sangat memerlukan. Ini peranan kita sebagai kaunselor tadi. Kaunselor dan kawan tadi, kita upkan semangat dia. Jangan kita pun nampak lesu, nampak penat, akan pick up benda tu. Kita nak tak nak kita contoh kepada mereka. Dan ini saya paling takut sebenarnya. Kalau kita pun banyak komplain kan, banyak komplain, banyak kritik, banyak kecam. 3K juga. Komplain, kritik, kecam. Dia akan menimbulkan suasana negatif. Cuba kita berhijrah kepada yang sebelah yang positif. Okey, dia sebelah positif ni kebetulan S. Kritik, kita banyak sayang. Sayang menyayangi. Kita banyak guna perkataan yang penuh kasih sayang lah. Kalau kita nak kritik cikgu contohnya. Apalah cikgu ni banyak sangat bagi homework. Cuba ubah perkataan tu, kita sayang cikgu. Oh bagus cikgu ni, sayang dekat anak murid dia. Concern dekat anak murid dia, lain kan tone dia. Kalau cuba nak komplain, kita cuba syukur. Orang banyak kuat komplain, kurang bersyukur kan. Dia komplain, tak boleh pergi sekolah, kenapa sekolah tak buka. Kita hijrahkan minda kita kepada banyak syukur. Sekurang-kurangnya syukur aku masih ada gadget, masih ada internet, masih ada ni kan. Setengah anak-anak kongsi satu laptop 5 orang kongsi kan. Sekurang-kurangnya anak kita harap-harap tak adalah kongsi sampai 5-6 orang kan. Kita yang ada kemampuan tu syukur. Bila kita guna ayat-ayat syukur, kuranglah kita komplain. Dan dia nak kecam tadi. Nak kecam,
kita kena banyak sabar. Kan? Kecam ni sebab kita tak sabar. Melenting, mudah trigger, bahasa Mudah koyak. koyak. Mudah koyak, mudah trigger, over sensitive, over analyze. Bukan kata orang lain, saya sendiri pun kena juga. Baca je terus, lah geram. Dah tangan pun laju je. Cuba kita sabar sekejap. Macam saya sebut tadi lah. Tulis boleh tulis tapi jangan post terus. Relax dulu, tenang dulu, lepas tu kita baca balik. Kemungkinan besar kita akan bersyukur, nasib baik aku tak post tadi. Rupanya bahasa aku tu kasar, bahasa aku tu terlalu memburukkan image kita sendiri. So ya, Alhamdulillah aman. Jadi 3K tadi boleh dilawan dengan 3S tu lah. Kritik, komplain, kecam, boleh diteras dengan sayang, syukur dan sabar. Cuba kita amalkan benda ni, amalkan dengan anak-anak. InsyaAllah anak-anak pun akan rasa semangat balik. Kena buatlah every week, kena buat tiap-tiap minggu. Buat ada satu sesi. Bolehlah kita namakan sesi 3S. Kan? Makan, kalau anak suka pizza contohnya, kita order pizza, datang makan ramai-ramai, lepas tu kita review balik minggu ni, apa yang kita syukuri tentang minggu ni, apa yang kita cuba bersabar, kes-kes. Boleh cerita ke anak-anak. Kita sendiri pun banyak kan, dengan kerja kita, dengan tanggungjawab kita di pejabat. Kalau kita nak kecam boleh sangatlah. Tapi kita cerita kat anak. Saya cuba contoh cerita. Macam contoh saya banyak, kalau ada masalah online, kita buat program, ada masalah ke, senang je saya nak kecam klien ke, kecam peserta ke. Tapi saya dapati bila kita kecam benda tu, dia akan vibe negatif. Koyak. Saya cerita benda tu, saya cuba sabar, syukur. Nampak anak-anak pun dapat terima vibe positif. Boleh nampak. Kita sebagai contoh kepada anak-anak lah. Wallahualam. Memang gitulah cara-cara yang kita boleh lakukan, Tuan Syah. Okay, terima kasih Coach. Saya harap para peserta, ibu bapa dan juga guru sendiri, kadang-kadang guru pun ada yang koyak dengan guru. Saya pun banyak rakan-rakan di Facebook saya lah, dia seorang guru, tapi bila time PDPR ni baru dia rasa macam mana suasana PDPR tu, yang mungkin guru pun koyak dengan guru. Maksudnya gitulah. Dia sebab dia pun guru, tapi dia pun tak sangka guru bagi begitu banyak homework pada anak dia sendiri. Jadi itulah, memang 3S yang Coach cakap tu memang sangat boleh dipraktikkan. Yang pertama tadi sayang, syukur dan sabar. Sebab memang keadaan sekarang ni memang ramai orang yang cepat, kalau kita nak cepat koyak lah. Koyak tu mungkin dengan keadaan kewangan mereka, dia koyak dengan kehidupan mereka, dengan kemampuan keluarga mereka, dan juga koyak dengan perangai, yalah dulu perangai anaknya malam je kat rumah. Ini pada pagi, petang, siang, malam kat rumah, mungkin dia menyebabkan ibu bapa terkoyak. Jadi itulah, terapkan rasa syukur, sabar dan juga sayang kepada anak-anak. Jadi terima kasih Coach. Saya harap itulah peserta kita memang dapat mengambil iktibar dan juga tip-tip yang menarik daripada Coach. Jadi sebelum saya mengakhiri program, saya ada lagi soalan nak bertanya kepada Coach. Ini kira macam apa nasihat dan juga pesanan terakhir ataupun tips yang boleh Coach kongsikan kepada ibu bapa, khususnya ibu bapa muda. Sebab mungkin yang dah veteran ni, orang dah banyak pengalaman macam mana nak menjaga anak-anak. Tapi untuk ibu bapa muda tapi ada anak yang bersekolah, jadi supaya mereka lebih cekal dan juga sabar menghadapi keadaan sekarang ni. Silakan Coach bagi nasihat dan juga pesanan terakhir atau tips, apa-apa tips yang boleh khusus kepada ibu bapa ni. Silakan Coach. Terima kasih Tuan Syah dan juga pihak Yayasan Jacob lah kerana mengadakan program-program sebegini. Sedikit sebanyak saya yakin dapat membantu, memberi semangat dan motivasi kepada kita semualah yang sedang orang kata memang burn out lah. Pandemic health ni memang real. Dia panggil pandemic fatigue, kelesuan pandemik. Memang kena kat semua orang. Okay? Tetapi pada masa yang sama, kita janganlah memburukkan keadaan dengan menambahkan lagi isu atau keresahan orang lain dengan
yalah benda-benda yang macam fake news dan sebagainya. Kita ada pilihan sebenarnya. Kita ada pilihan untuk menjadi air, jadilah air yang menghilangkan haus. Bukannya jadi api yang membakar hangus. Agaknya itulah yang boleh kita lakukan. Dan kita kalau kita tengok sifat-sifat air tu apa, sifat air dia tenang, dia menyejukkan, dia menghilangkan kepanasan. Dan sifat api pula apa? Api ni kalau kecil dia kawan, tapi bila kita bincang ni api yang besar, dia boleh membakar hangus segala benda, banyak kebahagiaan yang kita dah cipta sehingga tahun 2020. Saya yakin banyak kebaikan kita telah lakukan. Jangan biarkan pandemik yang hanya 2 tahun ni membakar segalanya. Dengan sikap kita yang kurang sabar, yang ingin mencetuskan huru-hara, terutama memanglah macam Syah sebut tadi, isteri pun ramai sekarang. Dulu bukan komplain lah, dulu selalu cakap abang ni asyik tak ada rumah je. Sekarang ni Allah, abang ni asyik duduk kat rumah je, serabut pula. So apa kita nak sebenarnya kan? Kalau tak ada kat rumah pun kita bising dah. Banyak sangat duduk rumah kita stres pula. Maksudnya kita jadilah air tadi yang menyejukkan keadaan. Kita sentiasa bersyukur. Kalau saya tak ingat banyak, bila saya rasa macam stres, saya menilai diri saya balik, aku ni air ke api kepada orang lain. Sebelum saya kongsi dalam media sosial, saya tanya post aku ni air ke, post aku ni api. Dan bila saya buat penilaian macam sebegitu, jelas nampak apa yang saya boleh lakukan. So kalau dalam Facebook saya contohnya sekarang, saya letak lebih banyak benda-benda yang buat orang senyum, benda-benda jenaka, benda-benda ringan. Saya tak letak benda-benda yang boleh buat orang triggered kan. Dan bagaimana pula saya ada dalam ramai jugalah yang follow dan 5,000 lebih. So satu point je boleh pecah jadi api yang membakar. Jadi itulah kita kembali kepada asal. Anggaplah benda ni jangan kita lupa, pandemik COVID-19 ni pun qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap penyakit tu ada ubat dia. Kita kena yakin kat situ. Mungkin sekarang tak nampak lagi ubat COVID-19, tapi dah ada pencegahan. So jadi ambillah vaksin, ikutlah saranan daripada kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Bukan untuk orang lain, untuk keluarga kita sendiri juga. Dan kita menyejukkan keadaan. Jadi insya-Allah yakinlah 2 tahun dari sekarang, insya-Allah kita akan tengok balik pandemik ini dengan senyum, dengan merasakan kita berjaya mengawal dan melakukan, kita tidak merosakkan apa-apa. Hubungan kekeluargaan, PKP. PKP ni pilihan juga. Sama ada kita nak buat PKP, peluang keluarga positif. PKP ataupun kita nak perang sampai keluarga pecah. PKP juga. Jadi pilihan banyak sebenarnya masuk PKP. Betul, banyak kita boleh olah. Kita boleh olah mengikut kesesuaian pemikiran kita. Jadi itulah akhirnya pilihan di tangan kita. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan pandemik, jangan salahkan SOP. Kita boleh memilih sebenarnya. Nampak tempat tu crowded, nampak tempat tu tak selamat, jangan pergi. Tak payahlah kita nak kecam dia orang. Apalah dia orang ni kan. Jadi dengan mengecam tu memanaskan keadaan. Tak ada siapa-siapa pun dapat faedah. Jadi tenang-tenang saja, relax saja, banyakkan ibadat di zaman-zaman ni, banyak masa kan. Baca Quran, ulang kaji balik amalan-amalan kita dah buat tu. Tengok-tengok satu hari kita rasa jadi pandemik ni jadi satu benda yang sangat positif pula. Mental pun sihat, kental, ya insya-Allah. Terima kasih. Okey, terima kasih Coach. Memang kadang saya pun terasa juga bila kata yang pasal media sosial tu. Sebab kita kalau nak post something tu kena berfikirlah. Kena berfikir supaya kita tidak memudaratkan atau menambah minyak pada api yang marak. Kita jadi air lah, jadi air yang berguna kepada masyarakat kita. Jadi saya nak minta ada Coach rumuskan sikit tentang kita punya tajuk utama pada hari ini kan adalah kesihatan mental keluarga semasa pandemik, kental atau koyak. Jadi minta satu lagi nasihat daripada Coach tentang kesihatan yang dah koyak sekarang ni, Coach.
Ya, betul. Pada keluarga yang dah koyak, dah mungkin ada yang putus harapan dan juga mungkin dah tak tahu nak buat apa lagi, dah minta bantuan sana sini pun tak dapat. Mungkin PDPR untuk anak-anak pun tak dapat buat. Anak-anak pun mungkin marahkan ibu bapa sebab tak mampu. Jadi mungkin coach, nasihatlah coach kepada yang dah koyak dan juga putus asa ni. Bagaimana nak bangkit semula coach? Okey. Terima kasih Tuan Shah. Itu satu soalan yang sangat baik dan juga peringatan lah kepada semua. Memang ada yang dah koyak, tidak dinafikan. Kepada yang dah koyak, dah rasa nak give up, sebenarnya banyak bantuan yang kita boleh dapati. Kalau kita ambil PDPR tu dulu. Saya banyak berinteraksi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah dan PIBG sangat terbuka untuk membantu sebenarnya. Banyak sekolah-sekolah yang ada hotline. Jadi ibu bapa kena berhubung dengan pihak sekolah. Jangan malu, jangan segan. Kalau kita tak berhubung, mereka tak tahu. Saya banyak buat program dengan pihak sekolah anjuran PIBG. Inilah mesej yang mereka cuba sampaikan, bahawa mereka sedang bersedia untuk membantu. Tapi ibu dan ayah kena bagi tahulah. Jangan diam, jangan suffer seorang-seorang. Ada ramai yang nak membantu. Itu dari segi PDPR. Hubungi sekolah, banyak option yang ada kat situ. Sehingga kan mereka boleh pinjamkan gadget, ada, ataupun mereka sekurang-kurangnya boleh buat tawaran dekat ibu bapa yang berkemampuan untuk bantu. Banyak berlaku. Di tempat saya ni, di sebelah Petaling Jaya ni, banyak sekolah-sekolah orang saja offer untuk bantu. Dia panggil gadget angkat. Gadget angkat. Dia bagi pinjam. Dia ada ekstra ke apa. Dia bagi terus. Itu kemampuan masing-masing. Okey, itu dari segi PDPR, minta tolong. Yang kedua, dari segi ekonomi. Sekarang banyak, hari itu ada trending bendera putih kan. Masih boleh dilakukan demi anak-anak. Memang benda tu malu. Kalau saya pun rasa fikir 10 kali nak letak bendera putih. Tetapi zaman sekarang orang faham. Kalau betul-betul sempit sungguh, tak ada harapan, mintalah bantuan. Di masjid-masjid ada apa dia panggil, bantuan runcit. Food bank. Food bank. Baru beberapa hari lepas saya pergi satu stesen Petronas, ada juga rak makanan, boleh ambil sekadar yang kita perlukan. Ada saja, saya tengok penuh rak tu, ada. Dalam saya duduk perhati, ada 2 orang datang ambil. Ada plastik kat situ, dia isi dia balik. Jadi kita bersyukur sebenarnya di Malaysia ni ramai yang prihatin. Kalau di negara barat belum tentu benda-benda macam ni ada. Tapi di negara kita banyak. Tinggal lagi kita kena minta tolong lah. Kita kena carilah. Benda tu tak datang sendiri dengan kita. Kita cari. Dari segi tu saya 2 tu yang sangat penting. Akademik anak-anak jangan terbiar. Rugi sangat sebab tak perlu terbiar. Walaupun kita tak ada gadget, tak ada apa, banyak lagi option. Cikgu-cikgu ramai nak bantu dengan syarat kita voice out lah, kita cari benda tu. Dan dari segi ekonomi tak akan kebuluran insya-Allah kita di Malaysia ni. Orang gelandangan pun cukup makan. Apa tak kita yang ada rumah. Dan mungkin saya ada bantu satu keluarga ni betul-betul kehilangan, mereka terpaksa balik kampung. Dan mereka minta pendapat saya, okey ke balik kampung? Saya kata kalau itulah yang perlu dilakukan, baliklah. So mereka pun balik kampung, sewa rumah rendah. Dia masih menyewa, dia bukan di kawasan bandar, dan alhamdulillah mereka sekarang lega lah. Sekurang-kurang dapat membina kembali kehidupan walaupun terpaksa berpindah. Itu kes ekstrim lah. Dan kepada yang belum sampai kes ekstrim tu, jangan sampai ekstrim, minta tolong cepat-cepat. Banyak bantuan insya-Allah. Kita tak kena ni senanglah kita bercakap, tapi saya faham orang yang kena. Dan cadangan saya, jangan minta pinjam dengan pinjaman along contohnya. Itu akan 100 kali lebih merana nanti. Biarlah kita bankrupt, biarlah kalau peniaga kan, biar bankrupt, tutup bisnes tak apa. Jangan pinjam along. Kalau dah pinjam along, bisnes pun bankrupt dan nyawa kita pun tergantung kat tangan dia. Kita akan diganggu. Pengalaman saya sendiri membantu seorang mangsa along, ini pesanan dia. Dia kata kalau dia tahu macam ni, dia sanggup hilang bisnes dia daripada hilang maruah dia. Memang hidup tak tenang.
dengan ditunjuk kat saya pelbagai mesej ancaman daripada Along tu sehingga rasa sehingga dia sendiri pernah naik satu bangunan tinggi nak bunuh diri. Ini cerita dia. Ke atas dia hampir-hampir terjun, tiba-tiba dia teringat kat anak dia teringat kat isteri dia, tak jadi. Ketika itulah baru dia sedar betapa beratnya beban yang dipikul dan akhirnya alhamdulillah hari ini dia dah bebas. Itu pun mendapat ramai orang tolong dia lah. So jangan menambahkan masalah dengan meminjam dengan cara yang tak betul walaupun secara berlesen tapi still itu masih lagi baliklah kampung kalau tak mampu bina kehidupan baru yang lebih kos rendah insya-Allah. Dan keadaan pun dah semakin cerah sekarang, masa depan pun nampak ada jalan dah. Insya-Allah bertahan sikit saja lagi. Dan insya-Allah Tuhan akan balas balik dengan yang lebih baiklah. Dalam surah Insyirah, baca balik ayat tu surah Insyirah, inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesusahan ada kesenangan. Dua kali Allah Subhanahu Wa Taala ulang nak mengingatkan kita bahawa kekentalan mental tu penting supaya kita tidak koyak. Takut koyak nanti kita hancur terus. Itulah tips akhir agaknya yang saya boleh share dengan para penonton. Bersabar sikit saja lagi. Sikit saja lagi. Apa yang Coach Zaid tu cakap betul lah. Bersabar sikit saja lagi. Jangan nasihat yang baik tu jangan pinjam Along. Kalau rasa perlukan pendapatan sampingan, berniaga lah. Sebab saya rasa sekarang ni ramai dah orang berniaga. Memang dah banyak buka kedai tepi jalan dan kita cari laluan yang betul untuk mendapatkan sumber kewangan yang baik. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Coach Zaid di atas jawapan-jawapan dan juga tips-tips yang nasihat-nasihat yang sangat berguna kepada saya juga dan juga kepada para peserta sekalian. Jadi alhamdulillah kita telah selesai untuk program Keibubapaan Siri ke-8 ini dengan tajuk kesihatan mental keluarga semasa pandemik, kental ataupun koyak. Jadi terima kasih diucapkan kepada ahli panel pada hari ini, Coach Zaid Muhammad. Serta terima kasih juga yang tidak terhingga kepada tuan-tuan dan puan-puan peserta program pada hari ini kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Jadi di pin komen di ruangan di Facebook kami ni ada disertakan link untuk tuan-tuan dan puan-puan menjawab macam survey untuk program pada hari ini. Jadi diharapkan tuan-tuan dan puan-puan dapat berminat untuk menyelesaikan setiap soalan-soalan di dalam survey tersebut supaya kita dapat lihatlah sama ada kita perlu lagi meneruskan program-program seperti ini. Adakah program-program seperti ini berguna dan juga memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah memberi sumbangan kepada Yayasan Johor Corporation. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada penganjur program iaitu Kulim Malaysia Berhad, KPJ Healthcare Berhad, QSR Brand Holding Malaysia Berhad, Johor Land Berhad dan juga Damansara Asset Sedan Berhad. Sebelum saya mengakhiri program, tadi saya terdengar Coach Zaid mengatakan food bank di Masjid Negeri Surau. Ingin saya suka cerita, saya maklumkanlah kalau di Johor Bahru ni, Yayasan Johor Corporation juga ada food bank. Di bawah 3 Primus Jacob, seperti yang saya beritahu pada awal tadi, kita ada di Pasar Komuniti Emat Kempas, kita ada di Pasar Awang Taman Dahlia dan juga di Kios Melita di Kulim Malaysia Berhad. Dan selain daripada itu juga kita ada food bank dengan kerjasama Petronas Dagangan Berhad, iaitu di stesen di Bukit Kempas, yang pertama di Bukit Kempas, yang kedua di kilometer 7 Skudai, yang ketiga di Cahaya Masai, Pasir Gudang, yang keempat di Bandar Tiram dan yang kelima di Jalan Tebrau. Jadi kita buat kerjasama lah Yayasan Jacob dan juga Petronas menjalankan projek food bank khas untuk membantu golongan yang memerlukan. Jadi alhamdulillah Coach Zaid. Okey, saya bagi pihak menganjur merakamkan setinggi penghargaan kepada ahli panel, tuan-tuan puan-puan sekalian atas penyataan pada hari ini, dan saya ingin memohon maaf jika ada sebarang kesulitan dan juga kesalahan daripada segi pertuturan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
Sama-sama, Coach.